Hai korang. Okay, so hari ni topik kita adalah 6 tips untuk dropship naik ke level stokis. Okay, so jom masuk. Okay, hari ni teacher akan kongsikan 6 tips untuk dropship naik ke level stokis. So kita tak forever ni akan jadi dropship orang. Okay, orang yang buat kek pun boleh buat jualan juta-juta tak korang. Okay, so dekat sini Syazah nak beritahu lah. Kalau kita ejen, contohlah kita ni ejen KFC kan. So kalau orang yang ejen KFC ni, bila kita ni kerja di bawah company dia. Okay, kita ejen di company dia. Adakah kita yang fikir macam mana cara kita nak lakukan benda tu, lakukan KFC tu ataupun HQ tu sendiri? Mestilah daripada HQ tu, betul tak? So, dekat sini, samalah juga macam dalam konsep Mama Sap. Okay, hai yang tengok. Thank you yang masuk. Syazah tak tahu siapa yang masuk. Maybe kalau korang tinggalkan komen, nampak lah. Okay, so Syazah nak beritahu. Kalau macam kita, ejen Mama Sap, ejen kek Mama Sap kan. So, yang akan guide kita adalah daripada top leader HQ kan. HQ Mama Sap. So, diorang yang akan providekan bahan marketing, copywriting kan. So kita tak perlu nak fikir macam mana cara nak buat sistem ni, macam mana kita nak lakukan produk ni. Okay, sebabnya dekat Mama Sap kita dah ada result. Kenapa kita nak tiru? Kenapa kita nak buat kita punya sendiri sedangkan kita boleh tiru kat dalam Mama Sap? Okay, kenapa kita nak pandai-pandai sendiri? Kalau kita decide untuk ikut kepala otak kita, ataupun kalau you all adalah seorang ejen daripada luar, okay, ejen daripada luar ataupun founder yang dari luar yang jual produk lain. So ada setengah orang yang bila dia dah buat bisnes lain, dia akan rasa macam aku dah pandai dah, aku dah ada ilmu bisnes, so kenapa aku nak kena dengar cakap kau? Okay, sebab dekat sini bila kita kat dalam company yang baru, HQ yang baru, cara kita menjual ataupun kek tu kan, kita tak akan guna platform macam letak dekat Shopee, kita tak akan letak dekat Lazada. Okay, kenapa kita tak guna ads tu? Sebab tak berkesan. So dekat Mama Sap ni, kita dah ada cara dengan alternatif macam mana kita nak jual kek kita tu. Sedangkan 400,000 biji kek sebulan, okay, HQ boleh jual. Okay, so kenapa kita nak fikir cara kita? Itu namanya orang panggil bodoh sombong lah. Sebabnya kita nak buat cara kita. Kita nak ikut kepala akal kita. So dekat sini, kita kena follow apa yang HQ tu buat untuk kita belajar macam mana kita nak meniaga, macam mana kita nak jual produk tu. Alright. So, ada satu idiom ni. Okay, dia kata, do not reinvent wheel. Okay, do not waste your time by reinvent the wheel. Maksudnya, jangan kita nak bazirkan masa kita untuk kita nak olah roda tu. Ibarat sistem. Kalau sistem dalam Mama Sap ni adalah tak berbayar, korang just klik and submit je order dekat sistem. Kenapa kita sibuk nak fikir macam mana nak alternatif pun tak payah. Okay? Sebabnya sistem Mama Sap yang sedia ada is the best. So kita tak jual kek kita dekat Foodpanda ke, kat Grab ke, sebab benda tu tak berkesan. So, apa yang kita jual sekarang ni, cara sistem Mama Sap ni yang berkesan and the best for us. Okay? Faham tak? Okay? Bila dia kata masuk-masuk buat macam ni kan? Bila you dah register, dah join, apa yang you perlu buat untuk jual kek tu, buat macam ni. Jangan korang fikir alternatif macam mana nak jual kek ni. Oh, aku letak kat Shopee kot, baru laku. Tak. Okay? Kenapa ada orang boleh jual kek and kenapa you tak boleh? Sebab ikut kepala sendiri. Nak buat bisnes, tapi nak buat tu dengan kepala sendiri. So, namanya orang panggil bodoh sombong. Okay? You nak grow laju, you kena belajar tu laju. You kena speed tu laju. You kena kejar leader tu. Okay? Belajar dari orang yang dah ada result. Dekat Mama Sap ni dah ada result. Kenapa you nak buat sesuatu yang you pun tak tahu, yang tak pasti result dia macam mana? Okay? Ada orang boleh buat jualan juta-juta kek. 1 juta
1 juta sales, 2 juta, 3 juta, 4 juta dalam memasak ni. Kenapa kita nak buat ikut kepala kita? Sedangkan kita dah ada result, kita copy je. Dekat dalam memasak ni, kita tak perlu nak serabut fikir macam mana yang aku nak jual. Sedangkan benda tu, kita tiru je and copy je orang yang dah buat result. Okay? Okay, first tip. Kita jual dengan kawan-kawan dulu. Kenapa dengan kawan-kawan? Mesti ada sebab. Sebab result dia memang macam tu. Siapa yang join dropship? Yang first dia dropship kan? So, orang yang join dropship kek memasak, first kali kita akan ajar dia untuk kita menjual dengan orang yang rapat. Dengan kawan-kawan dulu. Dengan keluarga dulu. Mesti ada sebab. Sebab apa? Sebab itu yang berkesan. Kan? Sebab bila kita buat tu dengan, kita jual dekat kawan-kawan kita, mesti ada sebab. Kan? Sebab prospek tu dah kenal kita. So, dia lagi percaya kita. Kalau kita jual kat dia pun, senang nak close order. Faham tak? Sebab tu kita belajar buat sale tu, kita startkan dengan orang yang rapat. Kenalan yang rapat. Okay? Okay? Ada dropship yang pernah jual. You pernah jual benda lain. Contohnya, you pernah jual bag. You pernah jual kek. Tapi bukan produk memasak lah. Okay? You pernah jual apa je. Siapa je you. Okay? Tak kisahlah. Kita ni... hello, I ni founder. Hello, I am lecturer. Hello, I ni. So, korang nak cakap korang tu punya knowledge tu besar sangat. So, dia akan jadi macam belagak gila lah. Dia tak nak dengar lah apa kita cakap kan. So, dekat sini kena ubah attitude tu. Okay? Kita masuk dekat dalam memasak. Kita kena jadi macam auto zero and belajar follow apa yang leader kita cakap. Kita buat. Sebab result dah ada. Kalau kita tak follow apa yang result yang leader kita ajar, so, korang belagak sendiri. Bila belagak sendiri, result pun takkan dapat macam yang dah buat jualan juta-juta. Kan? So, untuk kita cepat speed dalam memasak ni, hai yang join. Okay, untuk speed speed dalam memasak ni, kita kena follow rapat leader tu. Alright? Okay, so siapa yang baru masuk ni, thank you. Okay. So, Syazah tengah ajar 6 tips dropship untuk naik ke level stokis. Kita tak forever ni sampai bila-bila jadi dropship. Okay? Saya ajar apa yang saya buat. So, kiranya apa yang teacher ajar hari ni adalah apa yang teacher buat. So, apa yang teacher guide anak teacher untuk buat, itu apa yang teacher buat. Okay? Sebab benda tu dah berkesan. Kalau korang tak follow apa yang teacher buat, so korang takkan dapat result tu. Sebab result tu teacher dah buat and dapat result. So, korang yang nakkan result, kena buat apa yang ni. Faham tak? Macam kita exam, kalau kita tiru orang yang dia memang result dia cemerlang. Kan? Best student ke apa kan? Kalau kita follow dia, kita copy jawapan dia, jawapan tu akan sama. Dan kita akan dapat grade yang sama. Okay? Betul tak? Alright. So, kita belajar sistem. Okay. Bila kita belajar sistem, orang yang first join memasak ni, dia memang tak tahu sistem memasak macam mana. So, dia lah yang kena kejar leader. Bukan leader yang nak kena kejar anak dropship tu. Okay? You yang nak tahu sistem. You yang nak belajar kenal macam mana sistem tu operation dia kan. So, kita kacau leader kita. Kacau je. Tak apa. It's okay. Hi. Siapa yang tengok Saya tak boleh nampak lah siapa yang tak nampak. Tapi siapa pun korang, thank you. Okay. So, belajar sistem tu. Okay. Kita kena selalu kacau leader. Alright. Kena selalu kacau leader. PM tepi dia. Okay. WhatsApp dia. Tanya dia. Kacau je dia. Sebab dia leader yang ada yang kita tu, tugas dia untuk bantu korang. Okay? Leader, takkanlah leader nak kerja korang. Nak tanya korang okey tak? Macam mana sekarang? Okey ke tak? Korang pun rimas kan? So, kalau korang yang nak berjaya. So, korang lah yang kena bergerak. Bukannya leader. Okay? So, sini siapa yang tahu? Leader ke korang? Korang kan? So, kalau nak tahu sistem tu, kejar leader tu. Tanya banyak kali. Alright? Okay, sebenarnya teacher tak masuk pun lagi tips tu. Okay, siapa yang masuk lepas tu keluar, korang memang tak dapat lagi. Sebab sekarang ni teacher baru je nak masuk. Okay, dah 9 minit berlalu. So, kita akan masuk untuk satu tips. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama. Okay, bila tips yang pertama, macam mana kita nak naik kan? Daripada level dropship kan? Kita nak naik.
Kakak rasa macam korang macam tak nampak ni. Sekejap. Nampak tak? Okay, nampak. Okay, so tips dia yang pertama. Jangan tinggal live founder. Ataupun kita panggil founder kita live mama. Okay, buat yang baru dalam Mamasab. Okay? Buat yang ejen-ejen baru yang baru je daftar Mamasab. Benda pertama yang you kena tahu, okay, kita ada morning booster setiap pagi live mama, mana mama sendiri yang guide, which is founder kita Mamasab Bakery yang guidekan korang setiap pagi untuk sharing. Okay, bukan setakat topik ilmu bisnes, tapi ada juga daripada top-top leader. Okay, lebih daripada tu. So, kita wajib jangan tinggalkan live mama. Okay, masuk ke live mama ni. Okay, private. Okay, private. Korang yang dah register dengan sebagai ejen sah Mamasab, korang boleh minta dekat leader-leader korang untuk join mama punya academy Mamasab Warrior yang private, and dia ada password. Korang boleh join kat situ sebab kat situ banyak sangat knowledge, banyak sangat ilmu yang korang boleh belajar secara free. Okay, banyak gila ilmu. Jangan korang cakap, saya tak tahu apa-apa pula. Sebenarnya, korang just tekan je lagi. Okay, sebab live founder tu, dia dah savekan untuk korang tengok balik. Okay, untuk korang tengok balik live tu. So, bukannya nak cakap, sorry lah, saya tak ada masa sebab saya ni kerja. Kalau kerja, saya tak ada masa. So apa gunanya kita save live tu? Supaya you boleh tengok bila you free. Malam you buat apa? Boleh tak you buka? Okay, buka sekejap 15 minit. Sekurang-kurangnya you tahu apa isi yang penting, apa information yang penting yang korang kena tahu. Dan kat situlah korang mulanya belajar. Okay, live mama ni dia ada energy yang luar biasa tau. Kalau korang tak join, korang takkan dapat energy tu dekat luar. Okay, alright. Kita dah nak masuk tips yang kedua. Okay, korang jangan miss tau live mama. Okay, even sibuk macam mana pun, cari juga masa untuk kadar balik kalau korang tak sempat tengok live mama. Sebab penting sangat-sangat. Dia bukannya cikai-cikai tau. Tapi dekat Mamasab ni korang dapat free je. Free. Okay, free ilmu, free segala tok mak nenek, ilmu semua ada kat situ. So live mama jangan miss. Kalau korang tanya top-top leader lain pun, kan, yang dapat juta-juta punya sale tu sebab dia orang rapat dengan founder tu sendiri. Okay, yang top leader memang cerdik, tapi yang lagi pandai adalah mama. Sebab mama tu sendiri, dialah yang create Mamasab. Okay, dia lah yang buat sistem Mamasab ni. So, dia lebih arif. Dia lagi pandai. So, korang jangan lepaskan peluang. Okay, masuk live mama. Minta password dekat leader untuk join. Okay, semua ejen-ejen sah Mamasab boleh masuk Academy Mamasab Warrior. Okay, private punya. Okay, so kiranya mahal lah ilmu tu. So, kalau korang tak sedut ilmu tu, korang tak hargai, rugilah sebab tu ilmu. Kan? Kalau kat luar bayar beratus ribu, mama nak dapatkan ilmu tu, mama bayar beratus-ratus ribu. Okay, dia invest. Kemudian dia ajar balik kat korang. Tapi korang dapat secara percuma. So, kita ambillah peluang ni untuk kita belajar. Kan? Kita kan nak jadi seller, so kita kena banyak belajar. Kita tak boleh pala tahu sendiri. Betul tak? Okay? So, tips yang kedua. Orang ni, okay, dropship ni, dia mestilah seorang yang you adalah coachable. Okay? Seorang yang coachable. Coachable ni apa Coachable ni adalah seorang yang boleh kita guide, yang boleh kita tunjuk ajar, yang terima, yang sudi nak mendengar, yang sudi nak belajar. Okay? Dia bukannya bila you adalah seorang... Sekejap. Azan
Azan lah kejap Okay, so you adalah seorang yang coachable. Coachable ni maksudnya bila leader tu nak guide korang macam tak nampak je. Okay. Hi, thank you yang join. Okay, so sekarang ni Syazah tengah sharekan tips macam mana kita nak naik ke level stockist daripada dropship. Okay, so sekarang teacher dekat point yang kedua. Right, so coachable. Coachable ni maksudnya korang seorang yang boleh di-guide. Okay, bila ada leader yang nak guidekan korang, dalam masa ni kita ada banyak sangat leader. Tapi sekarang ni, you ready tak? Ready tak untuk di-coach? Sebab tu, you kena jadi seorang yang coachable. Okay? Flexible untuk di-coach. Kalau lah, you kan, katakanlah you adalah seorang bekas founder dekat luar sana kan. Okay, ibarat kita ni macam dah ada ilmu lah juga. Okay, ini cawan kita. Okay, dalam ni ilmu. Okay, ada banyak. Kalau dalam ni airnya penuh, kalau kita nak top up lagi, okay, kita nak masukkan lagi air kat dalam ni, ilmu, tak boleh, penuh. Okay, penuh cawan ni. So bila penuh, korang susah nak terima ilmu baru. Sebabnya korang tak kosongkan cawan tu. Tak kosongkan cawan tu untuk korang terima ilmu yang baru yang dekat memasak, apa yang diajar. Bila sibuk, okay, bila kita pula sibuk pula nak ajar leader tu kan, taklah, saya dekat luar, saya belajar bisnes macam ni. Awak pula ajar leader tu. So dekat sini dah salah. Kiranya you tak ready nak buat bisnes baru. Okay? Yes? Sebab you rasa macam you ni ada pangkat. You adalah seorang doktor. You adalah seorang engineer. You adalah officer. You adalah seorang siapa pun. Okay? Siapa pun yang ada pangkat. Bila dia masuk bisnes tu, dia wajiblah rendah diri. Okay? Rendah diri supaya dia boleh di-coach. Okay, biar dia boleh terima coaching tu. Kalau dia tak boleh terima,
macam mana dia nak buat result yang orang dah ada? Sebab dia rasa dia pandai. So, siapa yang masuk dalam WhatsApp wajib jadi seorang yang tim kosong. Okay? Tim kosong macam tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. And dia nak belajar. Okay? Nak belajar. Jangan jadi seorang yang bodoh sombong. Faham tak? Bila you bodoh sombong, you rasa you dah bijak sangat, dah cerdik sangat. So, bila orang ajar itu ini, you tak nak terima. Sebab you rasa you adalah seorang, hello, aku ni doktor. Kau tak tahu ke aku ni doktor? Doktor ni pandai tau. Macam mana pandai-pandai mengajar aku Dah tu kenapa you masuk lagi memasak ni kalau you tahu you dah pandai? You buatlah bisnes you. Betul tak? Okay? Sebabnya dekat orang yang buat jualan juta-juta ni bukanlah seorang yang cikai-cikai So belajarlah daripada leader tu. Sebab leader tu dia ada ilmu yang dia nak bagi korang. Tapi kalau kita tak boleh nak ditrain, bodoh sombong, you rasa you nak buat cara you, so tak boleh nak berjaya. Nak berjaya tak dalam memasak. Kalau you choose nak berjaya dalam memasak, you wajiblah jadi seorang yang coachable. Yang senang untuk kita ajar you. Okay? Okay. So, kita masuk tips yang ketiga. Okay, tips yang ketiga, speed. Okay, speed. Seorang yang laju. Okay, buat laju-laju. Okay, apa yang laju ni? Buat apa yang laju? Nak dari segi apa yang laju? Laju dari segi you belajar. Okay, laju dari segi you copy leader. You cepat-cepat cari ilmu baru. Cari lagi ilmu baru. Cari lagi ilmu baru. You tak perlu nak tunggu leader. Lepas tu nanti mulalah ada yang salahkan. Dropship salahkan leader saya tak ada. Dia tak ada guide pun. Tak ada pun dia WhatsApp saya tanya. Nak ni ke apa ke, tak ada. Sebenarnya you yang malas. You yang malas sendiri nak cari ilmu tu. Okay? Okay, ilmu tu bukan you nak kena cari kat mana pun. Okay? Macam leader-leader ni, dia dah ada siapkan video kan. Macam Syazah buat sekarang ni. Siapa yang tak dapat join, Syazah akan save video ni. Okay? Letak dekat YouTube untuk korang belajar. Okay? Belajar sama. Speed. Bila korang ada live mama, macam Syazah cakap tadi, live mama, korang tak sempat belajar, korang speed belajar. Okay, belajar balik. Buat laju-laju. Belajar daripada video tu. Okay. Kalau you lembab macam siput, so slow lah progress tu. So, belajar untuk cepat-cepat dari segi masuk dalam group, react WhatsApp group tu cepat. So, dekat situ dia ada momentum. Bila dah ada momentum, dia ada energy. Right? Okay. Kalau you tak ambil, you tak take the responsibility, you kena berfikiran macam founder. Macam founder kan. Dia tengok sales drop ke apa, dia dah berfikir dah macam mana dia nak ni kan. Kalau you nak berjaya, you kena berfikiran tu macam founder tu fikir. Boleh tak you buat macam tu? Boleh. Dengan cara bila dia buat live kan. Dia buat live, dia memang open lah untuk semua ejen-ejen sama WhatsApp kan. Nak kita ada yang private. So you kena sedut ilmu tu. Okay, kita tak cukup lagi dengan live mama. Top leader buat sharing. Kita ada master stockist macam Mak Ifa. Kita ada Teacher Mimi, kita ada Coach Helmi. Korang belajar, tengok video diorang, serap ilmu tu, belajar. Okay. Kita yang keluar, kita yang pergi cari. Macam mana kita nak improve intonasi kita, macam mana kita nak susun cara kita bercakap dengan customer, macam mana cara kita nak serve customer, macam mana kita nak retain. Macam mana kita nak retain customer yang ada tu untuk repeat order dengan kita. So, benda tu lah you yang kena cari. Okay, sama juga dalam konsep. Kat tengah live lah. Okay, sama juga dengan konsep ilmu. So, kiranya you yang cari. Kalau macam nak makan, you nak tunggu nasi cari you ke you yang pergi cari nasi? Kalau kita tunggu nasi sampai kat kita, InsyaAllah sampai bila-bila pun nasi tu tak akan sampai kat kita. Tapi kalau kita cari, okay, kalau kita cari nasi tu, kita pergi kat nasi tu akan sampai kat kita. Sebab kita cari. Betul tak? Okay? So, sama juga macam konsep ilmu. Kalau you tak cari, tak dapat lah. Kalau you tunggu ilmu tu datang kat you kan, boleh lari dekat you, so takkan dapat. Okay? Okay. Alright. So, apa tips yang keempat? Okay, tips yang keempat. Tak cepat give up.
tak cepat give up. Tak cepat give up. Okay, macam okay, siapa kata bila kita buat bisnes, apa-apa bisnes pun, siapa kata bila kita masuk je bisnes tu, kita boleh terus jadi jutawan? Mesti ada cabaran dia. Okay, mesti ada cabaran dia yang korang kena hadap dulu. Tak ada bisnes ataupun tak ada benda yang kita buat tak ada cabaran. Okay, so you mestilah jadi seorang, okay, nak bila kita baru je masuk, baru je join bisnes tu. Bila kita tengok, sebulan tak ada apa pun, tak ada impact pun, memanglah sebab you pemalas. Okay, sebab kita ni cepat sangat give up. Okay, seorang yang give up. Teacher bagi tahu teacher yang minta maaf lah. Kalau orang tu seorang yang cepat give up, dia memang tak boleh berjaya dalam memasak. Sebab you seorang yang cepat give up. So, bila dalam memasak ni, kena ingat, kita ada cabaran. So, kita jangan bagi expectation yang salah. Macam, korang mula-mula masuk pun dah fikir macam ni dah. Jiran depan tu pun dah izin memasak. Makcik aku sendiri pun dah izin memasak. So macam mana nak ni? Kalau korang ada pemikiran, masuk-masuk je expectation pun dah salah. So itulah yang korang dapat. Sebabnya korang sendiri expect benda tu, menjangkakan benda tu macam tu. Itu ibarat macam kita affirmation. Kita mendoakan kita tak boleh berjaya dalam memasak. So memang you tak akan berjaya. Sedangkan sebulan kita buat sale 400,000 biji kek sebulan terjual. So siapa yang menjualkan tu? Siapa yang percaya, dia lah yang berjaya. Tapi kalau korang tak percaya and korang tak usaha, tak akan dapat. Okay? Okay. Contoh kan, macam mana teacher Syazah, saya nak jadi jutawan tapi saya tak buat kerja. Saya goyang kaki je. So you expect you jadi jutawan? Memang tak lah kan? Kan? Rezeki takkan datang berkolek kalau orang tu pemalas. Yang korang yang tak sabar, yang cepat sangat give up ni, tak akan berjaya. Buatlah bisnes apa-apa pun, tapi kalau korang tak bagi timing untuk korang berjaya, dia tak akan berjaya. Okay, untuk kita naik satu level ke level yang lagi satu tu, dia ada benda yang dia buat. Okay, dia ada improvement yang dia naik. Contoh macam Coach Helmi. Coach Helmi tu kan, Coach Helmi 4 bulan dia dah hit Master Stockist, tapi kita tak boleh banding dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tu adalah seorang doktor di luar negara and dia dah ada pengalaman 5 tahun 4 bulan sebab dia pernah buat bisnes tapi gagal. So dia dah belajar buat bisnes dah sebenarnya. Tapi berbanding dengan kita yang tak pernah pun buat bisnes, so korang nak bandingkan dengan Coach Helmi yang dah buat jualan juta-juta tu, tak boleh lah. Okay, so sebab tu jangan bandingkan. Setiap orang progress dia tak sama. Jangan you tunggu sebulan tak dapat, lepas tu salahkan tak ada apa pun, tak ada impact pun, saya setakat 300-500. Siapa yang nampak untung komisen tu 300-500 ringgit tu korang nampak sikit, minta maaf lah cici nak cakap, korang memang tak boleh berjaya dalam memasak. Sebab korang tak nampak peluang tu besar. Siapa yang tak nampak peluang dalam memasak ni memang takkan berjaya. Okay, memang takkan berjaya. You kena imagine you stay dalam memasak ni dalam 5 tahun. Awak akan jadi somebody. Sebab kalau kita kerja makan gaji pun 5 tahun, belum tentu sebulan you boleh dapat gaji 10k bersih. Tapi dalam memasak, dalam 5 tahun you mesti jadi somebody. Okay? Sebab kita nak naik ke satu level tu memang makan masa. Tapi kalau kita keep konsisten, kita keep buat, kita percaya yang kita boleh jadi somebody tu, so kita akan capai. Cuma jangan give up. Bagi masa dekat diri. Sebab semua orang, level proses dia nak berjaya, timing dia tak sama. Kalau semua orang percaya, kita tak unik lah. Betul tak? Okay? Okay, bila baru setahun, 6 bulan, 3 bulan join kan, cakap, tak ada apa pun, saya tak jadi jutawan pun. Okay, Syazah nak tanya, you tengok tak video coaching? You tengok tak Master Stockist kan, yang dah naik level tu? You belajar tak daripada orang? Busy macam mana pun, sempat tak you grab peluang waktu free? Okay, sebab kita buat video coaching ni kita save. Okay, bukan kita tak save. So dekat sini tak ada alasan. Kata nak buat bisnes. Kalau tak nak buat bisnes, kan, tak nak tanggung cabaran, tak nak buat apa, semua tak nak lah,
Nak berjaya macam tu. Memang tak lah bro kan. Tak boleh. Bro sis semua tak boleh. So kita nak berjaya, kita mesti kita berkorban. Okay, untuk kita dapatkan sesuatu tu, kita kena berkorban. Sama macam bercinta. Kalau you ada ke bercinta tu you tak korban apa-apa? Yes, you korban. You korban masa you bagi effort supaya dia jatuh cinta lagi. Macam tu lah bila kita join buat bisnes. Kalau kita nak dapat income yang lagi besar, kita kena buat lagi banyak effort. Betul tak? Alright? Okay. Yang kelima. Ni teacher dah berapa minit dah? 30 minit. Okay, teacher pun nak keluar. Sekejap. 5. Orang yang redah dengan overthinking. Overthinking. Okay? Dia redah, dia takut. Okay, baru join je bisnes ni. Okay, dah macam-macam ada overthinking. Buat je. Okay, you just buat je. You redah je. Dalam masak ni, you kena redah. You redah and buat je. It's better than do nothing. Okay, daripada you asyik fikir, overthink, apa kata you redah? Sekurang-kurangnya bila you redah, you belajar something and you improvise. Tapi kalau kita tak, kita just overthinking je a lot. Yang buatkan kita membunuh diri sendiri tu sebab kita punya overthink. Sebab kita punya cara fikir. Kita fikir macam tu. So yang membunuh kita tu bukan orang lain, kita sendiri. Okay, so it's okay kalau kita buat tu tak perfect. Okay, it's always about learning. Okay, it's always about learning. Biar tak perfect bila kita buat kan satu benda tu, biar tak perfect, tapi sekarang ni kita buat and kita redah. Bila kita redah, kita belajar. Kita daripada kita asyik overthink apa yang akan jadi, takutnya kalau kena reject dengan customer, sedihnya. Tak, kita business. Bila kita berbisnes, normal lah kalau kena reject kan. Okay. Rasa macam susah. Susah lah kita nak guna sistem masak ni. Susah lah kita nak cari runner ni. Okay, apa kata you just try. Okay, give it a try. Okay, apa kata you sendiri, kita kena belajar fall in love dengan produk. Kita tak boleh jual produk yang kita tak in love. Kalau kita tak in love dengan produk tu, susahlah kita nak jual kan. Susahlah kita nak jual. Kalau produk tu kita tak suka, kita susah nak jual ke orang. Sebab kita pun tak suka. Betul tak? So, apa kata try mini pack cake. Lepas tu nanti adalah yang cakap dengan teacher, kata tanpa modal ni kenapa kena keluar duit? Ya Allah, korang. Try lah mini pack tu. Bila kita nak beli mini pack tu, kita kena order kat sistem. Bila kita nak kena order dekat sistem, okay, bila kita kena order sistem, kat situ korang belajar. Oh macam ni nak key in. Oh macam ni nak order runner. So kat situ pun korang belajar and korang boleh rasa sendiri macam mana rasa mini pack tu. Dan second try, korang boleh pergi pick up sendiri kat outlet. Boleh. Okay, boleh. Beli untuk diri sendiri. Sekali je you beli untuk diri sendiri. You faham? Bukannya banyak-banyak kali you kena beli. Bila you dah rasa, you tahulah rasa kek tu macam mana. Oh patutlah dia best seller. Patutlah 400 biji kek tu jual. Kan? Dalam sebulan. Okay, kita kena redah je. Beli kek untuk diri sendiri. You tak boleh jual produk yang you tak suka. So you kena redah je. You kena rasa dulu. Okay, bila kita dah macam samalah. Adalah nanti yang cakap dengan teacher, teacher, jiran saya jual masak, nenek saya jual masak. So dekat sini saya rasa macam saya dah tak boleh nak close order. Korang tengok sebelah McD mesti ada KFC. Mesti ada McD, sebelah dia mesti KFC. Kenapa dia orang berlawan? Tapi sedangkan dia orang ada je customer. Okay, samalah kan. Ada je buyer dia, target market dia. So action is better than not try. Okay, bila kita terlampau takut jiran tak suka, family tak suka. So kat sini dalam bahasa bisnes ni, it's called analysis paralysis. Okay, banyak sangat lagi rakyat Malaysia. Kalau kawan you tak nak beli, makcik you tak nak beli, family you tak nak beli, rakyat Malaysia kan banyak. Rakyat Malaysia banyak. So kenapa kita takut sangat nak menjual? Sedangkan kita ada 32 juta rakyat Malaysia dekat Malaysia ni. So kenapa you tak ada clarity yang you boleh jual benda tu? Faham?
Kalau kita PM kawan kita, okay, customer kita, kita PM dia untuk promo minggu ni, dia maybe dia reject sekarang sebab dia tak rasa nak makan. Macam korang, kan, korang tengah makan-makan, dah makan, dah kenyang, tiba-tiba datang ada orang jual mini pack dekat korang. Korang pun tak nak beli sebab mini pack kan. Korang pun tak nak beli sebab korang dah kenyang. Tapi next time kalau dia teringat, sedap juga kalau dapat makan kek ni, sebab masa tu dia tengah lapar. Rakyat Malaysia ni, dia sentiasa ada rasa lapar. Bila dia lapar, dia eager untuk mencari benda yang manis, benda yang dia craving. So kat sini, korang just approach je. Sebab kita tak tahu bila kawan kita tu nak makan kek, kan? Maybe minggu ni dia reject, minggu depan dia accept. So, keep redah je. Sebab you buat business. Okay? You buat business. Bila you buat business, you wajib approach customer. Bukan customer yang kena kerja you, tapi you kerja customer tu. Okay? Sebab kita pun jual food and beverage. Kalau macam kita jual bag, contohlah orang tu dah cakap dah, dia tak suka bag warna hijau. Dia tak suka bag colour hijau. So kalau kita tunjuk kat dia bag colour hijau, dia kata aku tak nak lah kan. Tapi kalau kek, kita jual food and beverage, kita ada banyak pilihan. Okay, kalau dia tak suka kambing perak, cubalah korang bagi kek. Kita ada banyak lagi. Kita ada kek buah, kita ada daging harimau bahagia kalau diorang suka makan wrap, kan. So dekat sini peluang tu ada. Siapa yang dapat peluang, dia lah yang menang. So korang kena kenal produk and tengok. Jangan bila customer dah reject, korang rasa macam itulah satu pengakhiran. Sebenarnya tak. Okay? Okay. Nombor 6. Okay, ni last Tak pandang peluang. Okay? So tajuk pula. So point kita yang last is tak pandang peluang. Okay? So kita ni sama juga macam yang tadi, kita cakap tadi, kita tak pandang peluang. Nampak macam semuanya adalah kegagalan. Macam, dah tak boleh lah nak jual sebabnya jiran pun dah jual. Kan, sistem pun susah, nak cari runner pun susah. So, bila kita tak jaga sangkaan, okay, korang kena ingat, dekat dalam bumi, kita ada dunia kuantum. Kalau kita tak jaga sangkaan kita, kita sentiasa fikir yang negatif, you akan dapat yang negatif. Okay, kalau percaya benda tu susah, so, benda yang susah lah yang datang dekat you. Okay? So kalau you fikir benda tu senang je nak jual. Jual mini pack semua, nak jual kek apa semua senang. So, itulah yang you dapat. Kan? Bila tengok item OOS kan, korang pun rasa macam alah sedihnya, tak dapat nak close lah sebab item ni OOS. OOS ni buat siapa yang tak tahu, out of stock lah. Bila tengok sistem, out of stock. Macam tengok, ya Allah, dekat sistem dah OOS lah, tak boleh lah nak jual lah ni kek apa. Sedangkan kita ada banyak lagi pilihan. Okay? Kalau ada orang yang boleh buat jualan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Sebab orang-orang ni dia fokuskan peluang. Okay, kita ada banyak produk. Kenapa you nak fokus dekat benda yang OS? Sedangkan kita punya sistem semua sama. Kalau seorang tu OS, ejen-ejen lain pun nampak semua tu OS. Tapi masih orang boleh close order. Sebab apa? Sebab dia fokus peluang. Orang yang tak fokus peluang, dia tak nampak benda yang selain tu ada. So, dia susah lah nak jual. Okay? Kalau ada orang reject, ada customer reject korang, sebabkan delivery charge RM10 tu pun ada customer yang cakap mahalnya. So, kalau orang yang cakap mahal lah, kan? Kenapa kita nak fokus dekat customer yang tak nak? Sebab delivery RM10 tu dia rasa mahal. Kenapa korang tak nak fokus dekat customer yang boleh bayar delivery RM10 tu? Sebab kita jual 400,000 biji kek sebulan. Maksudnya dekat sini, ramai customer yang very okay untuk dia bayar delivery runner and bayar kek tu. So dekat sini, korang kena fokus dekat orang yang target market kita. Jangan rasa macam bila satu tak close, korang rasa macam orang lain pun sama juga. Orang lain pun rasa macam delivery RM10 tu mahal lah. Sebenarnya tak. Okay? Okay? Kalau ada orang lain boleh jual kek, kan, dengan senang, kenapa? Mesti ada sebab. Sebab apa? Sebab dia percaya and dia fokus peluang. Kalau kita tak fokus peluang, kita tak nampak peluang, so dia tak dapatlah peluang. Faham? Jangan kita asyik blamekan orang. Ni lah sistem tak bagus kan, founder tak bagus, runner pun mahal, delivery mahal. Bila kita keep menyalahkan produk, kita keep rasa macam semua benda tu loser,
Kita bukan korang nak salahkan diri korang sendiri. Cuba cari salah, tunjuk kat balik kat diri sendiri. Kan? Kenapa you tak cakap kecuali diri you? Kenapa you tak salahkan diri you? Sebenarnya you yang tak nak buat bisnes. Kan senang. Sebab bila kita buat bisnes, it's always ada cabaran. So orang yang buat bisnes ni adalah orang yang bijak. Sebab ni dia fokus peluang and dia sentiasa nampak peluang yang besar. Dia rasa senang jual. Sebab kita jual pun food and beverage. Okay? Alright. Itu sahaja Syazah punya sharing malam ni. Bye korang. Assalamualaikum.